Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan perkumpulan perhimpunan kita pada malam ini mendapat rahmat, kasih sayang, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita tuan-tuan, 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6, hadis yang ketiga. Mati di atas kalimah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. Artinya daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya, yakni sebelum ia mati, la ilaha illallah, pasti masuk ia ke dalam syurga. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Nabi SAW nak cerita tentang kematian yang dinamakan sebagai kematian yang baik. Dalam bahasa Arab dia panggil husnul khatimah. Setiap lepas kita semayang tuan-tuan, doa yang kita jarang tinggal lah. Ada yang tak baca tapi jarang yang tinggal. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kau tutupkanlah episod kehidupan kami ni dengan cara yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau tutup episod kehidupan kami ni dengan jalan yang tak cantik, dengan jalan yang tak elok. Yang ni yang kita minta. Mati dalam keadaan yang baik, jangan mati dalam keadaan yang jelek. Impian kita semua tuan-tuan ni nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Impian kita ke semua. Semua orang ada satu impian. Nama dia nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu bila kata nak mati dalam keadaan husnul khatimah, ni lagu mana? Nabi kata, siapa yang perkataan terakhirnya sebelum ia mati mengucap la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Pasti dia akan masuk ke dalam
syurga. Pasti. Pasti ni tuan-tuan, ni benda wajib. Pasti. Hang buat kat aku, pasti aku akan balas balik. Makna kemas ya. Dia bukan insya-Allah, pasti. Nabi kata, siapa yang perkataan dia di akhir kalimah dia, la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga. Kita ni hidup Pak Long, belum tentu kematian kita macam mana kita hidup. Kematian kita belum tentu macam mana kita hidup. Saya nak cerita bila satu cerita kat tuan-tuan, yang ni saya dapat izin untuk cerita. Ada seorang kakak ni, dia ni pengikut kuliah saya di Sungai Petani. Cikgu Bencin. Dia ni dia ikut kuliah saya di Sungai Petani, dia ikut. Saya mengajak di Masjid Padang Temusu, dia ada. Saya mengajak di Sungai Layak, dia ada. Dia ni Cikgu Bencin. Dia ada seorang suami, masa dia kahwin dengan suami dia dulu ni susah. Dia kahwin dengan suami dia dulu ni, suami dia ni orang susah. Dia ni kahwin, dia cikgu dah. Dia yang bagi duit dekat suami dia, suruh ambil lesen kontraktor. Ambil lesen dia daripada cikgu, dia pindah pergi duduk dekat Jabatan Pendidikan Negeri. Daripada Jabatan Pendidikan Negeri, dia berhenti, ini last sekali, dia pencen di Kementerian Pendidikan. Jadi dia ni sambil-sambil itu ada peluang-peluang untuk repair sekolah ke apa ke, dia tolonglah suami dia ni projek ni. Dapat lah. Dengan saluran yang betul pun dapat. Suami ni pun duk meniaga, naik tangan. Niaga ni naik tangan. Bila dia kaya ni tuan-tuan, suami dia dulu ni 5 waktu di masjid, dia kata Ustaz, bila dia mula senang, dia tinggal. Daripada 5 waktu, dia jadi 3 waktu. Daripada 3, jadi 2. Daripada 2, tinggal sewaktu. Lepas tu, daripada 5 waktu, tinggal 3. 3 tinggal 2. 2 tinggal sewaktu. Habis tu, sewaktu dengan dia. Dia kata, Ustaz, dulu ni lain. Bila dia senang, lain. Saya kata kat dia, saya kata cikgu, sebab tu Nabi, dia bimbang umat dia ni kena kaya. Dia tak bimbang umat dia susah. Tentu Nabi dia bimbang umat dia kaya. Ketika mana Nabi hantar Ubaidah Al-Jarrah pergi ke negara Bahrain, ambil pajakan. Negara Bahrain ni tuan-tuan negara kaya. Lah ni antara mata wang yang tertinggi di dunia, salah satu negaranya Bahrain. Kuwait, ni orang-orang kaya tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak kira, yang tu tuan-tuan tak kira, tuan-tuan kira duk tengok harga. Orang Melayu ni, dia nak tahu duit Malaysia ni jatuh ke tak, dia tengok duit Thailand. Ni negara yang pertama, dia buat perbandingan. Yang kedua, Saudi. Pi Thailand ni Pak Long, oi. Tak susah lagi lah, kira ayam tu kita boleh cari lagi lah. Ayam betul dengan ayam mohong. Yang mana faham-faham. Saya tidur dekat Anyai, tuan-tuan. Pergi dengan kawan saya ni, orang masjid. Saya bukan lagu tuan-tuan, pergi dengan orang baik-baik. Orang masjid, pihak Anyai dengan orang masjid. Saya turun daripada hotel tu, Sentara dekat dengan depan Lee Garden tu. Kita ni jenis masa betul bendui. Mailah satu orang lelaki tu. Dia duduk main, dia tanya saya ni, chicken? Kita tak biasa, dia ingatkan dia nak tanya pulut ayam lah. Kita pun yes. Saya pun yes. Hak yang tepi saya ni pun, SU masjid pun, yes, tu. Dia kata tu. Dia ingatkan pulut ayam. Haram sungguh. Tu. Saya tanya pula, chicken fresh? Oi, fresh. Mai satu lagi hak bawa kami kata yang ustaz duk pergi order apa tu, dia tanya nak perempuan kedak tu. Lah kita duk ingatkan pulut ayam. Bahrain ni tuan-tuan antara negara kaya. Bila Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia balik, dia bawa hasil kutipan daripada Bahrain ni tuan-tuan. Kaum Ansar, dia tahu kata
Abu Ubaidah Al-Jarrah ni mai hantar dah hasil pajakan dekat Nabi. Pagi esok lepas mai semayang subuh dengan Nabi ni ketat. Nabi pun tengok-tengok kelaku ni pelik. Nabi kata ni pagi ni ramai pelik ni. Macam tuan-tuan lah. Kan? Dulu mayang ada satu saf tengah. Tahu pihak masjid kata siapa yang buat mai anak dia. Esok ni seorang RM5 duit poket masjid bagi. Ketat sampai belakang. Ada 2-3 masjid dah buat tuan-tuan ni. Seorang RM5. Siapa yang mai semayang. Bapak dia bawa mai semayang. Anak ni kira duit sekolah selesai. Tahan 2 bulan, betul tak buat dah. Saya tanya pasal apa? Dia kata, Ustaz, pakit pun kena tambah dengan getah TI dah, dia kata. Pecah. Ketat sampai belakang. Nabi tengok-tengok, Nabi kata, ya ramai hari ni Nabi pun semayang. Habis-habis semayang, Nabi balik. Nabi nak tengok kelaku sahabat-sahabat dia ni. Nabi tengok, Nabi balik. Balik rupanya. Pok ni dia nak jumpa Nabi, dia pergi tunggu Nabi depan rumah. Nabi balik, lepas ikut Nabi pergi ke rumah. Yang kata Ansar ni. Nabi keluar-keluar, Nabi senyum. Nabi kata, aku tahu. Hampa ada dengar kan? Abu Ubaidah Al-Jarrah buat balik hasil pajakan daripada Bahrain. Ya Rasulullah, kami dengar itulah yang kami mai cari ni. Nabi kata, tak apa, hampa bergembiralah. Dan hampa boleh pasang niat mengharapkan sesuatu daripada benda tu yang pasti aku akan bedak sama rata. Cumanya Nabi kata yang aku bimbang dengan hampa ni, aku bimbang hampa ni diuji oleh Allah macam mana umat-umat dulu diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Diuji dengan kekayaan. Sahabat dekat cikgu tu, Nabi bimbang. Dia kata betul Ustaz. Yang dia khalat ni, dia kata pada suami dia dulu ni orang masjid. Suami dia dulu ni sumbang kebajikan untuk masjid ni kuat. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan kekayaan, uji dia dengan kekayaan, uji dia dengan kekayaan, sampai tahap dia bohong bini dia. Bohong ni sampai tahap macam mana tuan-tuan? Dia habaq dekat bini dia nak pergi buat umrah dengan kawan-kawan kontraktor ni. Ni cerita 2-3 bulan lepas ni. Bini dia cerita. Bini dia pun percaya tak apa. Packing bank apa semua, booking ihram apa semua. Rupanya dia bukan pergi umrah tuan-tuan ni. Dia pergi Saudi juga. Tapi dia pergi Riyadh. Pergi dengan siapa dia? Perempuan simpanan. Pergi ke Riyadh. Malam tu lepas pergi duduk mabuk apa daki perempuan ni. Balik ke hotel duduk satu bilik. Duduk satu bilik Pak Long oi. Laki perempuan kalau duduk satu bilik Pak Long, dia pun nak buat apa Pak Long? Ngaji hukum tajwid ke? Duk terang bab ma'arif di sukun ke? Dia mabuk balik daripada kelab malam tu, meninggal dalam bilik dengan perempuan tu. Ni dia yang kata kematian ni. Bini dia cerita kat saya ralat, saya sangat-sangat ralat. Saya kata tu kau buat lagu mana? Saya tak mau. Ke bumi di sana, saya pun tak mau ambil tahu apa dah. Ni yang kata orang perempuan Pak Long. Dan dia marah habis. Kalau dia baik Pak Long, kalau dia baik Pak Long, kalau dia baik lah, Gunung Fujiyama pun dia ikut kita. Tu jangan lagu TikTok duk viral tu. Pak Long tak tengok TikTok payah tu saya kata. Siapa nak ikut kuliah saya, wajib kena ada TikTok. Pak Long tak bawa kitab tak apa, saya tak marah. Tapi Pak Long tak ada TikTok, saya geram. Sebab saya nak cerita payah. Pak Long tak ada kitab, saya tak marah. Pak Long wajib ada TikTok. Ni dia kata, saya tak mau ambil peduli Ustaz. Dia mati, dia meninggal, dia punya pasal. Saya tak mau ambil tahu pasal dia. Ni dia, hidup lain, mati lain. Ni yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Pak Long. Kita nak mati bila tak tahu. Pak Long nak mati bila tak tahu. Tuan-tuan nak mati bila tak tahu. Tak tahu. Bila kita nak mati, kita tak tahu. Di mana kita nak mati, tak tahu. Tuan-tuan duduk di sini, belum tentu mati di sini. Mana tahu tuan-tuan duduk di sini, tiba-tiba pergi umrah, mati di Mekah. Alhamdulillah.
Nak mati dalam keadaan nak buat apa? Tak tahu. Tapi nak mati dalam keadaan yang macam mana, yang tu Allah Ta'ala bagi pilihan. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Yang ni Allah bagi pilihan pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita golongan hambanya yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر رواه مسلم حديث صحيح. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat daripada api neraka dan masuk syurga. Nabi kata, siapa yang nak selamat daripada neraka dan dia nak masuk dalam syurga, maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang ni wajib dia pastikan. Pastikan apa? Dia benar-benar beriman kepada Allah. Pastikan apa dia? Dia benar-benar beriman kepada hari akhirat. Kita ni nak tengok tuan-tuan, semua orang mengaku kata dia ni orang beriman. Semua orang mengaku. Dan orang ni marah kalau orang panggil dia orang kafir. Hatta orang bukan Islam sendiri pun marah. Marah. Saya ada seorang Cina, tuan-tuan, saya baik dengan dia, ada Cina ni. Dia ni gagah tak masuk Islam lagi lah. Mana ada Cina baca kitab Ihya Ulumuddin, dia seorang lah. Kalau sembang bagi dia mesti waklak tu Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan bicari dalam Malaysia Cina baca Ihya Ulumuddin. Dia seorang lah. Dia duduk pergi kedai dia kadang-kadang tengok Ihya Ulumuddin ada hak terjemah. Imam Ghazali. Kita Imam Ghazali boleh kat dia Ghazali, ikut suka dia lah. Dia ni tuan-tuan, kalau siapa pergi kata kat dia kafir, dia boleh berkelahi tu. Dia boleh berkelahi tu. Dia sendiri pun tak suka orang panggil dia kafir. Betul. Ada yang nak main berhutang kedai dia apa semua, dia kata aku doa bagi dia mati kafir tu. Saya tanya dia, hang duk kira doa, yang hang ni awak tak mau masuk Islam. Dia jawab mudah, dia kata mau aku masuk Islam, dia kata Cina tinggal berapa orang hang kafir nak ikut dia, dia kata lagu tu. Saya kata amal lah masuk Islam. Dia kata tak apa, dia kata tak apa. Dia kata tak lah hang dah faham Islam belok, tak apa. Dia kata mau aku masuk Islam, dia kata Cina yang tak Islam tinggal tak banyak orang kat ikut dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia. Kenapa dia tuan-tuan orang yang marah? Tapi nak pastikan kita ni orang beriman, betul-betul beriman ni tuan-tuan, ulama' kata dua. Nak pastikan kita ni betul-betul beriman mudah. Ulama' kata dua. Yang pertama apa dia? Yang pertama ni, kita cuba tengok bagaimana akhlak kita masa kita hidup di dunia ni. Akhlak orang beriman ataupun tidak. Saya nak tanya tuan-tuan lah ni tuan-tuan. Ramai tak orang Islam? Ramai. Ramai tak orang yang mengaku beriman? Ramai. Tapi ramai tak orang yang mengaku kata dia beriman, dia memakai pakaian orang beriman pada diri dia? Ramai ke tak? Yang ni. Kalau nak mengaku beriman, semua orang boleh mengaku beriman. Tapi pakaian orang beriman yang dia pakai ni tuan-tuan, ada tak pakaian orang beriman pada diri dia? Dia pakai pakaian orang beriman. Inilah ni tuan-tuan ni. Kita duk tengok ni. Isu Gaza ni. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tapi dengan isu Gaza ni apa yang dia buat? Siap dia boleh duk hina lagi perjuangan rakyat-rakyat Gaza ni tuan-tuan. Dia hina perjuangan rakyat Gaza lagi. Dia mengaku kata dia beriman. Tapi dia hina perjuangan rakyat Gaza. Mengaku beriman. Tapi akhlak dia
kita ni, dia betul-betul membawa akhlak orang yang beriman ataupun tidak? Itu persoalan dia. Dia membawa akhlak orang beriman ataupun tidak? Itu persoalannya. Setakat nak mengaku, semua orang boleh mengaku. Ni yang pertama. Yang kedua, dia kena tajdid, memperbaharui iman dia. Tuan-tuan, kalau kita kata kita beriman kepada Allah, solat pun tak, benda haram duk buat, maksiat menjadi amalan, kemungkaran menjadi hobi. Saya nak tanya tuan-tuan, beriman. Arak minum, judi main, zina biasa. Lagi apa dia lagi tuan-tuan? Cuba abang, apa dia lagi? Tipu orang biasa, khianat orang biasa. Ini perangai orang beriman lah. Perangai orang beriman ke? Khianat orang, tipu orang, pusin orang, penaya orang. Ini perangai orang beriman ke tuan-tuan? Akhlak orang beriman ke? Sebab tu hari ini ramai yang mengaku beriman tetapi tak nampak nilai keimanan pada diri. Cuba tengok bagaimana sahabat beriman. Saya teringat satu hari tuan-tuan. Ada seorang sahabat daripada Ansar, dia mai jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni baru balik daripada pergi kelas Sayyidina Umar. Kelas Sayyidina Umar ke, dia dengar Sayyidina Umar khutbah Jumaat. Nabi kata, ya, jadi macam mana? Tadi Sayyidina Umar dia baca khutbah berkaitan dengan azab neraka. Okey, betul? Aku jadi bimbang ya Rasulullah. Bimbang saya apa? Aku dengar Umar khutbah pasal azab neraka, tapi air mata aku ni tak boleh terkeluar. Hati ni, air mata tak boleh keluar. Duk dengar, tak boleh keluar. Tu dia tuan-tuan, nak abang kata sahabat ni dia punya jaga nilai keimanan. Sampai dengar cerita bab neraka, air mata tak boleh keluar, hati tak boleh takut. Dia rasa masalah dah. Lepas kalau tengok kita Pak Long, dia terkejut lagu tu ya. Tok Khatib baca bab azab neraka, hak makmum boleh lena. Lepas kalau tengok kita, dia pening lagu tu ya Pak Long. Khatib duk baca tu, azab dalam neraka, dia tutuh lena macam duk cerita bab syurga. Lepas dengar, hati tak boleh ketak, masalah dah kat lepas. Nabi kata, sebab apa hang ni hati keras? Nabi kata, punca hati keras. Nabi kata, bila dengar azab dalam azab neraka, air mata tak boleh keluar, hati tak boleh takut, tu maknanya hati telah keras. Nabi abang ada, punca hati keras ni pasal apa? Kasratiz dzunub, dosa banyak. Sebab apa dosa banyak? Sebab apa dosa banyak? Sebab banyak buat maksiat. Sebab apa banyak buat maksiat? Sebab tak ingat mati. Sebab apa tak ingat mati? Sebab sayang ke dunia. Bila sayang ke dunia, punca kepada segala kejahatan. Itu dia perangai orang beriman tuan-tuan ni. Hak tu baru nak abang perangai orang beriman. Dengar tak boleh teriak, rasa masalah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu cek balik nilai keimanan kita. Keterangan. Hidup di dunia hanyalah sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula. Hidup di dunia ni kena ingat satu tuan-tuan ni, tak lama. Tak lama tuan-tuan ni, hidup di dunia ni tak lama. Lah ni banyak ustaz-ustaz dia duk bahas tentang kiamat tuan-tuan ni. Ni dengan peperangan yang berlaku di antara Israel dengan Gaza ni tuan-tuan. Ramai ustaz-ustaz dia mula dah. Dia mula apa dia? Dia mula duk cerita dah bab akhir zaman, bab kiamat. Satu baguslah tuan-tuan. Yang kedua ni, jangan tunggu kiamat baru nak berubah. Kita ni mati bila-bila masa ya. Bila-bila masa ya. Hak satu kumpulan dia duk cerita bab Imam Mahdi ya. Imam Mahdi tak pernah habis-habis. Kenali Imam Mahdi, duk kenali Imam Mahdi, Imam Qaryah yang bahan tak ingat. Tak kenal dekat Imam Mahdi. Ada orang panggil dia tu, dia kira Imam Mahdi ya. Sebelum Covid ke, masa Covid itu tuan-tuan. Ada satu orang Penang ni, telefon saya. Saya ingat lepas Covid kot.
Dia telefon, dia tak angkat lagi, duk telefon lagu tu. Saya ni nampak yang tak apa saya kenal, saya payah nak angkat. Kalau hang betul-betul nak cari aku, hang WhatsApp. Saya payah nak angkat tuan ni. Macam-macam dengan skamer lah ni, macam-macam lah. Lemah, nak angkat ni lemah, meluat. Dia ni telefon lagi tak angkat, dia duk telefon yang tu. Saya pun angkat. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Ustaz Usam tak? Ya. Ustaz, syukur banyak-banyaklah. Ustaz ni antara insan pilihan Allah. Pula dah. Siapa ni? Siapa dia ni? Saya nama sekian-sekian daripada Gelugong, Pulau Pinang. Ya. Ustaz, saya lah ni bersama dengan Imam Mahdi. Ni cerita betul tuan-tuan, saya bukan nak main mohong, saya ustaz. Ni cerita betul. Saya bersama dengan Imam Mahdi. Saya masa tu, kita duduk bela lagi. Saya kata, ya, Imam Majid mana? Imam Mahdi, dia kata. Saya duduk ingatkan laki Haliza Hilmi. Itu Mahdi. Imam Mahdi. Saya dengar-dengar nak tergelak. Saya kata, ya. Imam Mahdi ni berhajat nak berjumpa dengan ustaz. Hebat, saya kata aku ni. Dia pun jadi kembang. Sebab biskut Mary kena cicah dengan kopi. Oh, Imam Mahdi, tuan-tuan ni main nak cari saya di kod dia. Sebab tu tuan-tuan kan kurang ajak dengan saya. Imam Mahdi pun cari saya di kod dia. Tuan-tuan kan buat lebih kurang dengan saya. Baru tuan-tuan tahu kehebatan diri saya lagu mana. Imam Mahdi cari saya di kod dia. Dia nak pergi kod dia cari saya. Saya pun dengar-dengar wayang putih mana pula dah lah. Dah aku ni macam-macam masalah. Saya kata tak apa, kirim salam kat dia. Nanti bila-bila masa kita jumpa. Ya Ustaz. Tu saya kata boleh ke saya nak tengok muka Imam Mahdi sikit? Sekali saya hantar gambar ke Ustaz. Dia hantar gambar. Budak wayang putih mana lah. Dia pergi mengaku kat dia, kata jadi Imam Mahdi. Dengan rambut cacak, baju tak pakai, nampak seluar duduk hutu. Saya kata, hang lah budak wayang putih mana, dia pergi mengaku, kata jadi Imam Mahdi, hang percaya. Tapi hebatlah Imam Mahdi nak main jumpa saya di Kok Diang, tuan-tuan. Saya ingat kalau dia main hari itu, Kok Diang ni jadi benteng terakhir umat Islam, tuan-tuan. Ni ada juga jenis lagu ni. Dia ada ni, tuan-tuan ni. Lah ni tak apalah, kiamat tu tuan-tuan, kok mana pun, tuan-tuan tak ada kalut, dia mai. Lah ni yang tuan-tuan kena kalut, kematian. Kita belum tentu boleh berjumpa, tak boleh jumpa lagi dengan kiamat. Macam-macam lah tuan-tuan. Ada yang kata 60 tahun lagi nak kiamat, ada kata 40 tahun lagi nak kiamat, ada kata 120 tahun lagi nak kiamat. Apakah duk kira kiamat tu bila pula dah? Hang duk kira kiamat, hang tu nak mati bila? Baru ni dia duk kata, saya duk dengar macam teori lah, 40 tahun lagi nak kiamat. Dia kata 40 tahun umur aku 73, mati dulu lah. Saya rasa saya tak lepi dah umur 70 tuan-tuan ni. Tak lepi lah. Saya duk tengok, tak lepi kot umur saya ni, takat-takat 82 lagu tu, meninggal lah kot. Biar ada orang tua tu main pesan kat saya, dia kata umur saya ni boleh panjang macam Dr. Mahathir. Lah 33 belum. 33, ada 2 tahun lagi nak boleh masuk PLKN. Ni pun. Saya ni tak apa nak ceria 3 hari lah. Jadi bagi tahu umur PLKN sampai 35. Tuan-tuan doa lah, jangan bagi nama saya lekat. PLKN, tapi dia kata, Ustaz kalau pergi PLKN, jumpa pula dengan anak-anak darah tu syok. Saya kata betul juga. Lepas kata lah dekat 42 hari boleh pergi kot. InsyaAllah dekat 42 hari tu boleh gagah kot. Umur PLKN, saya dengan bini saya tuan-tuan, dua-dua boleh masuk PLKN lagi. Kacau, ada 2 tahun lagi. Tuan-tuan 40 tahun umur 73, kata. Tak tahu nak hidup, tak hidup, tapi mati celah tu boleh jadi tuan-tuan. Ni dah mati. Hidup di dunia ni sementara. Sebab tu jangan duk rasa susah hati di dunia ni, ada apa-apa. Semuanya berbentuk sementara tuan-tuan ni di dunia. Dia nama dia Darul Fana. Apa yang ada di dunia ni dia tak kekal, dia akan hancur. Sementara ya duk dengan kita ni.
Ustaz, ya. Saya ni susah Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Pasal apa Ustaz kata syukur Alhamdulillah? Susah tak lama, sementara. Saya senang Ustaz. Senang pun sementara. Sakit, sementara. Sihat, sementara. Apa ada lagi tuan-tuan? Nampak? Sakit sementara ya tuan-tuan. Sakit. Tuan-tuan mati tak ada penyakit tu. Ada orang mati bawa penyakit. Ada bawa mati bawa penyakit. Letak jenazah dalam kubur, anak dia kata jaga-jaga agak belah kanan tu. Belah kanan tu jaga agak. Awak siapa tu? Tangan belah kanan tu ayah duduk cucuk dialisis. Tak ada orang berkah jadi puluh udang, dia pibuh dalam tu, dia kambui. Anak yang duk sayang kat pak tu tarik tanah duk kambui tuan-tuan. Saya banyak kali duk tengok. Kadang-kadang nak kata kurang ajar, tak. Nak kata beradak pun boleh kata lah. Pak dia duduk dalam tanah tu dia tarik. Tarik atas dia duduk tayak tu. Pak dia nak kena tanah mau. Dia tarik tanah, tarik tanah. Tarik tanah, tanah pun rata. Dia nak kemas tanah tu dia buat apa dia tuan? Dia terajang tanah tu. Pak dia duduk dalam. Dia tanjir tanah tu nak pergi kejap. Betul ke tak? Atas dia duduk tayak lah ni. Ada apa tak ada dah. Kum terajang pergi kemas. Mak dia pula pesan kata terajang kuat-kuat lagi, kok abah keluar balik lagi ni, terajang lagi kemas. Lagi kemas dia buh ambil hole, dah empuk dia ambil hole. Besar tuan-tuan hidup. Mati. Sebab tu dunia ni sementara, sampai satu masa kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dijemput ke alam lain pula, iaitu alam barzah. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal. Dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Dan bagaimana keadaan kita pada saat itu. Apakah keadaan kita beribadah kepada Allah. Maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Ataupun dalam melakukan maksiat. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu. Maka kita perlu memastikan setiap gerak dan geri kita dicatat sebagai ibadah. Yang ini tugas kita. Kena memastikan setiap gerak geri kita ni tuan-tuan dijadikan ibadah. Nak pastikan tu lagu mana? Satu cara, memastikan setiap gerak geri kita diniatkan sebagai ibadah. Dia akan jadi ibadat. Tuan-tuan naik aita, bawa aita. Adat bawa aita ni. Tapi bila tuan-tuan naik aita tu, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan selawat. Niat. Ya Allah. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Nak pergi bank Ustaz. Ya Allah, aku nak pergi bank ni Ya Allah. Nak ambil duit untuk bela anak isteri aku Ya Allah. Jadikanlah perjalanan yang ibadat. Ibadat. Nak pastikan setiap gerak-geri kita jadi ibadat. Niat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuan-tuan ni syukur banyak-banyak. Sebab Allah Ta'ala pilih saya jadi penceramah tuan-tuan ni. Hari-hari perjalanan saya ni, pergi sana, pergi sini, pergi ceramah. Alhamdulillah. Semalam lepas maghrib, saya ada di Felda Keratung 6. Felda Keratung 6. Balik sampai rumah tuan-tuan ni, 9 jam. Saya tolak pukul 10 semalam. 9.30 malam. Pukul 8.30 tak baru sampai di rumah. Jauh buat long way. Dekat alam barzah, dekat alam akhirat dah. Keratung 6 ni. Lajak sikit padang mahsyar. Jauh nak mampu. Hala nak pi, babi lintas 2 ekor. Hala balik, babi lintas 3 ekor. 5 ekor babi tengok sehari kemarin. Tengok senang lah nak boleh pergi ceramah. Syukur Alhamdulillah. Perjalanan saya ni Allah Ta'ala nilai sebagai ibadat. Balong juga tak terlepas. Buat tu niat bagi elok-elok. Niat bagi elok-elok. Kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila kita melakukan ibadat solat, rasakan bahawa itulah solat kita yang terakhir. Apabila kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan yang terakhir buat kita.
Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan amal ibadat yang lain. Yang pertama dia kata tadi, kita kena usahakan dalam hidup ni tuan-tuan, setiap gerak-geri kita dijadikan sebagai ibadat. Yang kedua, kena pastikan dalam hidup kita ni terlepas daripada dosa dan maksiat. Kena terlepas. Nak terlepas ni bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Nak jaga mata, payah. Nak jaga mata jangan duk tengok benda-benda yang haram, payah, Pak Long, payah. Saya tak kata dekat tuan-tuan, termasuk saya, payah. Nak buat lagu mana, Pak Long? Tak tengok, lepas tunjuk. Tak tengok, lepas tunjuk. Duk pakai ketat-ketat depan kita ni, hak kata perempuan ni. Betul tak, Pak Long? Kau semua sini pakai jenis tepung mungkuih belakang. Tak tengok, lepas tunjuk. Nak tengok, dosa. Betul tak? Tak mau tengok, barang baik. Salah. Pak Long keluar pergi tengok dia pakai ketat. Pak Long elok. Pak Long tak tengok, dia tunjuk. Pak Long nak tengok, dosa. Tak mau tengok, balik kat rumah, tak ada jenis ni. Pak Long hak duduk rumah tu terus potong Petronas sama. Hak di rumah tu terus potong Petronas sama. Duk fikir Pak Long, mau aku tak tengok bila pula nak boleh tengok ni. Kacau. Hak ni yang masalah kita orang lelaki ni, Pak Long. Nak buat lagu mana? Duk main telefon. Bukan pasal-pasal pun. Duk kelas. Dia terbit duk joget. Bukan kita minta pun, Pak Long. Tak ada duk pergi cari. Tak. Duk kelas. Mula keluar Ustaz Usam. Kelas pula Ustaz Azhar. Kelas pula Ustaz Kazim. Kelas pula joget. Ni dia punya pulun joget, belum lebih depan Ma'on lagi. Kita astagfirullah. Hak ni aku meluat ni kadang-kadang duk tengok. Kelas naik lagi. Pasal apa? Bini duduk tepi. Bini mangkit pergi dapur, dia tarik balik mana hatat-hatat ni. Hak ni perangai geng pematang pauh dia berkata. Nak buat lagu mana? Nak jaga ni tuan-tuan ingat senang kan? Nak jaga mata ni. Tambahlah ni tuan-tuan ni. Sama naik bagi kita tak tahu hak mana Islam yang bukan Islam. Ketat sama naik. Ketat sama naik. Tak tahu yang mana Islam, yang mana tak Islam. Ni yang kata ni. Sebab tu bila jadi lagu tu Pak Long, tu yang kita kena istighfar banyak-banyak tu. Saya dengar Allah yarham Tok Guru Haji Saleh ke ataupun Pak Sumi. Saya bisa dengar dalam ucapan mereka dalam satu video tu. Dia kata la ni istighfar sehari 100 tu lekeh, dia kata. Kita duk kata korang-korang istighfar lah 100 kali sehari, lekeh. Dulu boleh lah 100 kali. La lekeh. Sebab la ni dosa lagi senang nak buat daripada dulu. La ni dosa lagi senang nak buat daripada dulu Pak Long. La ni dosa lagi mudah nak buat daripada dulu. 100 tu kira lekeh. 100 pagi, 100 petang kira lekeh lah. La paling-paling lekeh pun dia kata 1000. Baru nak balance balik kita punya hidup ni 1000 Pak Long. Dulu kita ni payah. Dulu ni tuan-tuan ni zaman-zaman dulu nak buat dosa ni buat lah tapi tak semudah macam lah. Saya bagi contoh mudah lah Pak Long. Contoh mudah. Sekali tentang kata saya ni meluk-lak pula. Saya nak bagi contoh lah. Tuan-tuan, Pak Long. Orang kata luk-lak pula. Tak ni nak bagi contoh ni. Orang dulu kalau nak tengok gambar blue. Dulu. Yang pertama Pak Long nak kena pergi cari CD. Nak pergi kedai, nak pergi cari CD.
Hak jenis kaki kuliah ni, tobat tak belilah. Nak beli juga dulu, ingat tak zaman duduk ceramah politik pada zaman CD yo? Ingat belum? Kan? Cover ceramah politik. CD gambar blue. Dulu dia punya lapik tu. Saya tahu Pak Long pasal budak tu kantoi. Ayah saya dia duduk mengajar kuliah mingguan dan tafsir lu, orang duk buat CD. Kulit tu kuliah tafsir pimpinan Ar-Rahman. CD gambar blue. Yang tahu dulu saya ustaz sekolah menengah. Bila kita buat spot check, rampaslah CD dalam lokal ni kami rampaslah. Tengok CD tafsir, rampas Tak apa ni anak balik ujung minggu main ambil balik. Mana boleh simpan benda-benda lagu ni? Salah. Beli tak apa, simpan. Hang nak balik, main ambil. Budak tu muka lain. Saya kata nak buat apa benda ni, anak balik ambil lah. Dia simpan. Okey, tak apa. Masuk dalam bilik guru. Saya tak atas meja ada satu ustaz tu, dia ambil, dia tengok tafsir. Dia pun nak dengar lah sambil duduk dalam bilik guru tu, nak dengar lah. Bubuh dalam komputer. Bubuh Pak Long, dia pun buka sound apa, keluar duk yuk ya dalam bilik guru lelaki ni. Kelang kabut cari mouse tak jumpa kami. Korang ajak sungguh. Dulu cover tu tafsir pimpinan Ar-Rahman, tak korang ajak budak ni. Habis kami satu bilik guru terkenal dengan dia. Dulu lah tak payah dapat long dalam handphone dia lah ni. Tekan dia terbit. Pak Long tak tahu nak tekan, tapi cari budak-budak muda terus dia tekan, tak nak tengok. Bayar bil bagi elok Pak Long, bagi line kuat. Ni nak abang dulu ni. Orang dulu nak buat maksiat dengan orang lah, beza. Orang dulu nak buat maksiat dengan lah, dulu lagi senang, lagi susah berbanding lah. Sebab tu pesanan, saya tak ingat dah sama ada Tok Guru Haji Saleh ataupun Pak Sumit. Dia kata apa dia? Matakat 100 istighfar sehari lekeh. Dia kata, ni termasuk orang lekeh. Dengan keadaan lah ni, paling kurang 1000 dia kata. Mampu Pak Long 100 pun haram tak buat. Tambah 1000 ya'fur salam. Ni dia kata. Sebab tu kita nak jaga, payahlah tuan-tuan. Nak jaga mata, bolehlah jaga. Nak jaga tu boleh jaga, tak ada masalah. Nak jaga tu no problem, boleh jaga. Tapi susah. Ni mata. Hati. Saya nak tanya tuan-tuan, nak jaga hati senang ke daripada tak mau buat maksiat? Nak jaga hati Allah tuan-tuan. Yang ni yang dalam diri kita ni tuan-tuan, wilayah yang paling bermasalah hati. Wilayah yang paling bermasalah hati. Sebab tu pujangga mengatakan hati-hati dengan hati. Wilayah yang paling bermasalah adalah wilayah hati. Paling bermasalah. Hati-hati dengan hati. Ni dia kata dosa kita. Dan bila mana kita buat ibadat, kena anggap ibadat tu adalah ibadat yang terakhir yang kita buat dalam hidup kita. Ni macam tuan-tuan main mengaji, saya main mengajar. Kena anggap inilah kuliah aku terakhir. Tuan-tuan main mengaji, mungkin ini kuliah yang terakhir aku main mengaji. Saya main mengajar, ini mungkin kuliah terakhir yang aku mengajar. Kena mengajar betul-betul, kena mengaji betul-betul. Tuan-tuan duduk dalam kubur, tak ada dengar kuliah dapat longoi. Mau kita mati sekali pun saya tak pergi masuk mengajak lah kubur Pak Long. Mana tahu mati sekali? Tak ada. Saya duduk kubur saya, Pak Long duduk kubur Pak Long. Duduk berek masing-masing. Itu nama dia berek bujang. Duduk masing-masing. Tak ada dah. Sehari nak semayang Isya, semayang betul-betul. Faham tak? Saya dah jamak dah. Tuan-tuan, semayang betul-betul. Dia kata tu lah Ustaz Abang lah, kata Imam buat 8 lah. Isya tak pergi buat 8 rakaat, kita semayang betul-betul. Buat betul-betul Pak Long. Semayang. Jangan main-main.
Betul-betul. Lah ni masalah kita orang Melayu. Semua main-main. Tuan-tuan jual habang orang Melayu ni. Hak ni yang saya duduk beletiak kat budak-budak sekolah saya. Budak-budak tahfiz saya duduk beletiak. Tuan-tuan cuba tengok budak Melayu ni. Apa yang dia buat betul? Yang dia serius. Tuan-tuan cuba tengok orang Melayu ni apa dia? Saya duduk beletiak kat budak-budak tahfiz saya. Saya kata, hampa cuba hampa fikir. Hampa duduk saja, hampa fikir. Apa benda yang hampa serius? Semua hampa main. Orang suruh mengaji, hampa main-main. Orang suruh makan, hampa makan main-main. Betul tak? Ni budak-budak ni. Orang suruh tidur, tidur main-main. Orang suruh main, main pun main-main. Cuba cek tengok tuan-tuan, apa hak dia buat betul-betul? Ha? Ni yang bawa budak-budak ni, berterfikir apa yang buat betul-betul? Suruh mengaji, main-main mengaji, mengaji main-main. Apa pun main-main. Apa main-main? Baju ustaz jenuh marah. Ha, main mengaji main-main. Macam kita lu Pak Long zaman kita mengaji main-main. Lah cikgu kata nak main ah, hampir main. Main pun main-main. Dia tak main betul-betul, dia main-main. Orang suruh main bola, dia sebab betih kawan. Dia dah kat kiri kawan. Tak tahu, tenang cuba tengok. Apa dia? Tenang cuba tengok. Sebab tu orang kata ustaz puluh nak mengajak dekat. Ha? Saya mengajak sungguh-sungguh tuan-tuan. Mau saya tak mau mengajak, saya tak mengajak sungguh-sungguh. Mau hari saya cemui tu minggu tu, haram satu pun saya tak pergi. Saya je ni buat sungguh-sungguh. Mau nak lawan, lawan sungguh-sungguh. Mau tak mau lawan, tak payah duk lawan. Ni nak lawan kena gempak sengak. Nak lawan sungguh-sungguh. Tak mau lawan, tak payah duk lawan. Apa dia orang Melayu ni buat sungguh-sungguh? Tuan-tuan cuba habak main kat saya tuan-tuan. Apa dia? Tuan cuba tengok dia buat pelentang apa? Nega main-main. Ha? Nega cok pisang. Hari tu habis pisang. Omoi. Baru hari tu habis pisang. Terus kira kereta nak ambil bulan. Welfare. Tuan-tuan cuba tengok nak. Orang Melayu bila dia nak dapat kerja tuan. Orang Melayu bila dia nak pergi cari kerja. Saya nak tanya tuan-tuan, orang Melayu bila nak cari kerja yang pertama dia akan tanya apa dia? Orang Melayu ni, dia nak cari kerja. Yang pertama dia akan tanya apa dia? Gaji berapa? Pertama. Dia. Gaji berapa? Yang pertama. Yang kedua apa dia? Pertama gaji berapa? Yang kedua? Cuti berapa? Kerja haram tak tahu apa lagi. Ada jawatan kosong. Oh, jawatan kosong. Dia tak tahu kerja apa lagi. Jawatan kosong. Jawatan kosong. Oh. Gaji berapa? Gaji kita bayar 4,500 basic. Wow. 4,500. Oh, banyak oh. Cuti berapa setahun? Cuti ikutlah. Kalau kerja rajin sikit, cuti banyak sikit. Wow. Betul baru yang buat tiga. Dia baru ditanya. Kerja apa dah? Pam tayar angin kereta api. Hak tu kerja ham, pam tayar angin kereta api. Hang cuti kau suka lah. Lagi tayar tu tak bocor, hang cuti lah. Dia kata. Angin korang ke apa, ambil buh balik. Tak ada anda ni. Kerja main-main. Kerja 4 hari nak jadi token dah. Kerja baru 4 hari. Nak jadi token dah. Ni yang kata ni. Bukan semua ada lagu tu. Tapi kebanyakan ada lagu tu. Cuba kita buat, kita anggap yang ni yang terakhir. Tuan-tuan, ni kita nak puasa tak berapa bulan dah. Tahun ni Ramadan jatuh bulan 3 kan. Bulan 3. Lebih kurang 4 bulan lagi nak puasa pula dah. Itu makbud-takbud pula. Takbud. Main duduk tempik malam-malam. Cuma lah ni saya nak kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan rasa-rasa Ramadan tahun ni tuan-tuan dan ke tak? Rasa-rasa dan tak Ramadan tahun ni? Ramadan ni tuan-tuan tak duduk kalut, dia mai. Tuan-tuan tak duduk kalut, dia mai. Dia mai Pak Long. Pak Long tak duduk buat kelang kabut. Kok mana ber-Ramadan tu, dia akan mai. Tapi persoalannya kita dan tak nak menyumpat dengan Ramadan tahun ni. Kalau dan, alhamdulillah. Kalau tak dan,
Dia kata, habis dah, tahun lepas tu habis dah. Kita juga mestilah rajin beristighfar, berselawat ke atas Nabi SAW dan berzikir kepada Allah. Antara zikir yang perlu kita perbanyakkan ialah menyebut kalimat tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari. Sekurang-kurang. Kalimat tauhid apa dia? La ilaha illallah. Sekurang-kurang 200 kali sehari. Mana ada kitab garis? Tak ada kitab apa? 100 kali pagi, 100 kali petang. Paling kurang lah Pak Long. Paling kurang 200 kali. Kalimat tauhid iaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimat tauhid itu, Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam terakhir kita ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung hadis yang keempat, iaitu berwuduk dan membaca doa selepas wuduk. Wallahu a'lam. Okey, ada sikit yang saya nak umumkan tuan-tuan. Yang pertama, malam ni lepas solat fardu Isya nanti tuan-tuan tengok ada tabung besi. Macam biasalah tiap-tiap bulan yang saya letak tu. Tabung pendidikan dan kebajikan tu. Cumanya saya nak mohon kepada tuan-tuan malam ni ada dua benda. Dua benda yang saya nak mohon kepada tuan-tuan dalam tabung tu. Yang pertamanya tuan-tuan, baru ni tuan-tuan tengok kan viral di Kok Diang, Puting Beliung. Baru ni masuk berita Kok Diang popular 2-3 hari lepas. Kes Puting Beliung. Dia mai. Puting Beliung tu jadi dekat-dekat dengan rumah saya lah. Saya 3-4 hari lepas ada satu orang telefon, dia kata, Ustaz tak turun ke tengok? Saya kata nak turun tapi tak dan. Dia kata ni dalam kampung kami ni lebih kurang 10 buah rumah ni Ustaz yang teruk. Ada rumah ni sekeping atap pun tak ada lah. Dia mai tu dia angkat, dia habis sekeping atap pun tak ada. Jadi saya ni duk cadang nak pergi dalam sehari 2 lagi, saya akan nak pergi ziarah mereka untuk saya sampaikan bantuan lah kepada mereka. Ada yang teruk, saya kata yang mana yang teruk, saya kata cari dulu homestay mana, pergi duduk. Ada satu keluarga tu yang sampai Tok dengan Tok Wan sakit, duduk dengan cucu apa, susah. Atap pula dah terangkat. Saya kata pergi carilah homestay. InsyaAllah nanti YB bagi sikit, saya bagi sikit lah, saya kata. Jadi tuan-tuan yang ada yang lagi tak tahu nak pergi duduk homestay, duit tak ada, pergi beli canvas, orang mai bagi canvas, ikat canvas tu bahagian dapur, duduk bawah tu. Jadi saya nak cerita lebih tu lagu tu lah. Nak abang tuan-tuan, nak abang. Kalau tuan-tuan tak tahu ni, tak tahu nak abang. Teruk main tahap tu lah. Tuan-tuan bayangkan, yang pertama susah. Bila susah ni tentu susah, duit tak cukup. Allah Ta'ala uji pula. Sekeping atap pun tak ada. Yang ketiga, tak tahu nak duduk mana. Nak pergi tumpang rumah adik-beradik, dah satu keluarga sampai 12 orang duduk ada dalam rumah ni. Duduk homestay, nak bayar duit homestay tu pula. Saya kata tak apa, insyaAllah. Saya kata, saya bukan ada peruntukan apa, cuma saya akan pergi ikhtiar carilah. Dia berkata, tak apalah Ustaz, cari slow-slow lah. Dia bertanya, Ustaz duduk cadang nak pergi cari tanah. Saya kata, dia berkata, elok tu. Elok dia berkata tu. Jadi, tabung tu, malam ni, tuan-tuan bubuh tu lah. Yang keduanya dalam tabung tu juga, tuan-tuan, saya nak mohon sumbangan tuan-tuan, bulan ni, kami nak kena settlekan sebelum akhir tahun ni tuan-tuan, yuran para pelajar yang mendapat beasiswa dengan yayasan ni ada tunggakan lebih kurang dalam 37,000 plus. Yang ni yang kita nak kena selesaikan. Pelajar-pelajar kita yang nak mengaji ni, kalau tak selesaikan, same pula mereka tak boleh nak sambung. Jadi dalam tabung tu jugalah tuan-tuan boleh letak. Dan yang ketiga dekat kereta saya di luar sana, siapa yang nak beli top koko ada di luar sana insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Wallahu a'lam. Kita mohon saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.